السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، فإن قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bermula segala tepung bagi biji-bijian yang bersalah-salahan jenisnya, dan cuka dan minyak bagi segala usul yang bersalah-salahan jenisnya. Demikian lagi segala daging bagi usul yang tersebut, dan segala labannya dan telurnya, sekaliannya itu beberapa jenis, kerana sekaliannya uruk daripada usul yang bersalah-salahan, maka diberikan sekaliannya hukum usulnya. Maka harus dijual pada sekaliannya dengan berlebih kurang, dan disyaratkan padanya tunai dan berterimaan, seperti dijual tepung gandum dengan tepung syair, dan cuka tamar dengan cuka inap dengan berlebih kurang, dan daging kibas dan daging kibas dan laban lembu dengan laban kibas, dan telur ayam dengan angsa dengan berlebih kurang. Jadi kita masih lagi membincang di bawah tajuk riba dalam jual beli. Bukan riba dalam hutang, riba dalam jual beli. Seperti mana yang kita telah bincangkan pada kuliah kita lepas, riba ni dia akan berlaku pada dua perkara saja dalam mazhab kita ni Syafi'i. Riba ni hanya berlaku pada dua bab dalam bab muamalat. Yang pertamanya dalam bab jual beli, dan yang kedua dalam bab hutang. Maka dalam bab jual beli ni dia ada tiga jenis riba. Riba al-fadli, riba al-nasai, dan riba al-yadi. Dan hanya berlaku riba dalam bab jual beli ni hanya berlaku pada perkara-perkara, pada barang-barang yang ada unsur riba, ada ilat riba, iaitulah naqdun dan ta'mun, iaitu emas dan perak. Naqdun, ta'mun iaitu makanan, minuman dan ubat-ubatan. Seperti mana yang kita telah bincangkan, kita ulangkan sikit supaya kita ingat dan kita faham. Iaitu jika sekiranya bersatu jenis, dan jika sekiranya bersatu jenis barang yang kita nak jual tu yang mengandungi ilat riba, mestilah padanya ada tiga syarat. Yang pertamanya mestilah mumasalah, iaitu bersamaan. Maka jika tidak ada mumasalah, jika tidak ada bersamaan, jadilah di sana ribal fadli. Dan syarat yang kedua, pada barang-barang yang ada unsur riba yang sejenis, mestilah di sana tunai, ataupun dalam bahasa Arabnya kata hulul. Jika tidak ada tunai, jika tidak hulul, berlakulah riba nasai. Dan yang ketiga, syarat yang ketiganya mestilah berlaku ada di sana. Syarat yang ketiga mestilah mengunjuk dalam majlis akad.
tunai dan unjuk mengunjuk dalam majlis akad. Maka jika sekiranya tidak unjuk mengunjuk dalam majlis akad, maka di sana berlakulah ribal yadi. Begitu juga jika kita nak berjual beli barang-barang yang berunsur riba dan bersatu unsurnya iaitu makanan ataupun bersatu unsurnya di segi nisbah kepada naqdun, tetapi berlainan jenis maka disyaratkan dua. Yang pertamanya mestilah tunai, iaitu jika sekiranya tidak berlaku tunai, tidak berlaku hulul ataupun tunai, berlakulah riban nasai. Dan sebalik begitu juga jika sekiranya tidak ada unjuk mengunjuk dalam majlis akad, syarat yang kedua, unjuk mengunjuk dalam majlis akad, dan tidak ada unjuk mengunjuk dalam majlis akad, maka berlakulah ribal yadi. Itu faedah yang kita perlu ingat. Kalau kita tak faham, dan kita kena ingat. Sebab kalau kita tak ingat kaedah ni, bila kita nak berurusan jual beli, maka kemungkinan akan berlaku riba. Kecuali kita hanya berjual beli dengan ringgit. Dan berjual beli tukaran kita tu barang dengan duit. Tapi kadang-kadang kita tak sedar kita ada berlaku juga pertukaran, walaupun kita kata tak ada sistem barter. Tapi kadang-kadang kita tak sedar kita berlaku pertukaran dengan kawan-kawan kita. Kita tukar benih padi dengan benih padi, tukar pisang dengan rambutan, tukar buah durian dengan buah manggis. Kadang-kadang kita ada pokok durian, tak ada pokok manggis. Kawan tu ada pokok durian, kita lagi kawan tu ada pokok manggis, kita ambil buah durian kita minta tukar dengan buah manggis dia. Di situ bersatu unsur riba, iaitu ta'mun, tetapi berlainan jenis. Maka tak disyaratkan mumakalah, tapi disyaratkan tunai, dan disyaratkan unjuk mengunjuk dalam majlis akad. Jika sekiranya tidak ada unjuk mengunjuk dalam majlis akad ataupun tidak tunai, berlakulah riba, sama ada riba nasai ataupun ribal yadi. Maka di sini musannif, pengarang kita Syekh Daud, dia cuba nak menjelaskan kepada kita yang tentang kata kena mesti bila sekiranya dia bersatu ilat, bersatu unsur riba dan bersatu jenis, maknanya sejenis. Bagaimana? Apa benda yang kita nak buat bandingannya? Dia buat contoh pada kita supaya kita faham, kita boleh kiaskan kepada benda-benda yang lain. Maka di sini disebut bermula segala tepung bagi biji-bijian yang bersalah-salahan jenisnya, dan segala cuka dan minyak bagi segala usul yang bersalah-salahan jenisnya. Demikian lagi segala daging bagi usul yang tersebut, dan segala labannya, iaitu susunya dan telurnya, sekaliannya itu beberapa jenis. Maknanya kalau kita kata tepung gandum dengan tepung beras, tu berlainan jenis, tapi bersatu unsur riba, iaitu makanan. Tepung gandum dengan tepung beras dengan tepung pulut, tu dia berlainan jenis. Ni gandum, ni beras, tetapi bersatu unsur riba, iaitu makanan. Maka disyaratkan pada menjual, pada membuat pertukaran antara dua tu, tak disyaratkan sama banyak, tetapi disyaratkan padanya dua perkara, iaitu hulul, tunai, yang keduanya yadan biyadin, unjuk mengunjuk dalam menjadi akad. Maka jika tak berlaku tunai, jadi riban nasai, dan jika tidak berlaku unjuk mengunjuk dalam menjadi akad, jadi ribal yadi. Kadang-kadang kita tak berlaku tu,
Nak raya apa semua duk buat, tak cukup tepung lagi, kawan tu tak cukup tepung ni, kita pergi tukar. Jaga. Itu tak sedap bila tukar, dia bukan nanti jual beli, ni bukan nanti buka kedai. Bukan nanti kita nak daftar SSM, bawa pakai jual beli, bawa nama perniagaan. Jual beli ni tukar harta dengan harta. Jual beli ya nama dia. Bila berlaku tukar menukar, orang pakai jual beli dah. Sebab sana kita ada permilikan harta. Bila kita permilikkan harta kita kepada orang lain dengan tukaran, dengan bayaran, itu orang panggil jual beli. Jika kita permilikkan harta kita kepada orang dengan bahawa dia kembalikan balik, dia pulangkan balik kepada kita seumpamanya, itu orang panggil hutang. Jika sekiranya kita izinkan seseorang mengguna harta kita, mengambil manfaat harta kita tanpa kena bayaran, kan, maka itu orang panggil pinjam. Kan? Jika kita permilikkan harta kita kepada orang tanpa bayaran, tanpa tukaran apa-apa, itu orang panggil hebah, sedekah, hadiah. Kan? Bukan nanti kita kata nak buka kedai. Itu yang dia bincangkan. Seorang kata tak perlu, kita bukan berniaga. Bukan nanti nak kita nama nak buat berniaga. Tu akad. Bila ada tukar menukar, orang panggil jual beli. Jadi jika sekiranya berlainan jenis tepung gandum dengan tepung beras, tepung gandum dengan tepung ubi kayu, tepung gandum dengan tepung ubi keledek. Ada tepung ubi keledek? Tepung ubi biasa orang jumpa. Tepung ubi keledek saya jumpa. Kalau orang nak buat cincau, dia beli tepung ubi keledek. Dah jual tepung ubi keledek dengan tepung ubi kayu. Satu apa tu? Itu sejenis. Sebab dia ubi sama ubi. Tepung beras dengan tepung pulut, itu sejenis. Itu sejenis. Tepung beras dengan tepung pulut itu sejenis. Mesti ada 3 syarat. Mesti bersamaan, mesti tunai, mesti yadan biadin, mana mengunjuk dalam akad. Sebab dia beras sama beras. Beras dengan beras ni sejenis. Ni beras biasa, tu beras pulut. Tu orang panggil beras pulut dengan beras tu orang panggil tu nauk. Tapi jenis dia beras. Kita tadi ubi. Itu jenis ubi. Yang kata ubi kayu, ubi keledek, ubi itik, ubi kemili, ubi macam-macam jenis. Itu orang panggil nauk. Ini dia nak beri. Maknanya bila dah jadi tepung, kita kena kembali kepada asal dia tu, usul dia tu. Ini tepung apa? Tepung beras. Dia kira beras. Ini tepung gandum, dia kira gandum. Gandum dengan beras sama. Sejenis kan? Gandum dengan beras dia bukan sejenis. Kalau beras sama beras, baru sejenis. Tak kira warna apa pun. Kita kata beras pulut. Pulut putih dengan pulut hitam tu pun dikira sejenis. Bila jadi tepung pun dikira sejenis. Mana tak boleh berlebih kurang. Mereka kata kalau gitu, kita tukar tepung beras biasa dengan tepung pulut sama banyak, kita buat pulut mahal. Tak boleh, syarat tak izin. Nak tukar mesti sama sebab dia sejenis. Benda hak sejenis mesti sama. Harga tu hak kita nilai. Tengok gambar Rasulullah. Yang kata sahabat Bilal, yang kata riwayat kata Bilal lah, kita baca dah tu hadis. Bilal dia bawa tamal kepada Rasulullah.
tamar yang elok-elok, tamar yang cantik-cantik. Kemudian Rasulullah kata, oh eloknya tamar ni. Adakah tak semua tamar di kampung kamu tu jenis ni baik macam ni? Dia kata, bukan ya Rasulullah, ini bukan tamar kampung kami. Tamar kampung kami tak secantik ni. Kami tukar. Tamar kampung kami 2 kilo, 2 gantang. Tamar kampung kami tukar dengan segantang tamar ni. Mana tamar tu mesti mahal, tamar ni mesti murah sebab dia kurang elok. Kan? Kami tukar 2 gantang tamar ni, kan, dengan 1 gantang tamar tu. 2 gantang tamar, 1 gantang tamar elok ni kami tukar dengan 2 gantang tamar kami yang kurang elok. Rasulullah kata, itulah ain riba, diri riba. Kalau kita nak kira nilai, memanglah beza nilai dia. Tapi tak boleh. Maknanya syarak tak benarkan kita tukar benda yang sejenis. Dan tu kalau kita buat segantang dengan segantang, boleh tak? Tak boleh juga. Sebab tak sama. Nak bersamaan. Kalau kita kata hak ni 2 gantang, hak ni segantang, tak bersamaan pada timbangan. Kalau segantang dengan segantang, segantang dengan segantang, tamar tak elok dengan tamar elok, segantang sama segantang, pun tak boleh. Sama pada timbangan, tapi tak sama pada elok buruk. Mana syarak tak izin. Benda kalau sekiranya benda tu sejenis, syarak tak izin tukar. Kecuali nak tukar sama, sama timbangan, sama baik buruk. Kalau dah sama nak tukar apa? Hak kita pun macam dia juga. Syarak tak izin. Nak buat? Tu Rasulullah ajak. Rasulullah kata, kamu jual gantang tamar kamu tu dengan benda lain, dengan dinar ke dengan dirham. Kamu ambil dirham tu, kamu beli tamar dia pula. Bukan kalau tak lagi rasa sedap tu bagi, tapi cara lain. Kalau buat cara tu tak benar. Kan? Adalah beberapa sebab ilat dia tu, yang kita nampak je, takut ada nanti ada orang yang tertipu. Ada orang yang terinaya. Tapi di sebalik itu kita tak tahu lah hikmat Allah, hikmatul tasyri'. Kenapa Allah larang begitu? Kerana kita nilaikan tamar tadi dengan harga lain, dengan benda lain. Itu cara. Itu yang Rasulullah ajak buat macam tu. Mana tu orang panggil helah riba. Tapi helah ni bukan maksud tipu helah. Kita pergi guna bahasa Melayu bila kata helah, helah riba. Oh, ni tipu Tuhan. Bukan. Maknanya kamu nak kalau buat macam ni tak boleh, syarat tak benar. Jadi riba. Kamu buat cara lain. Itu dipanggil helah. Bukan helah bahasa Melayu. Helah bahasa Melayu tipu helah, menipu. Macam tadi lah kita akad, bila kita akad hak ni, bila kita akad hutang, hutang adalah hutang, syarat tak benar ambil untung. Bila kita ambil untung jadi riba. Kita tak akad hutang, kita akad jual beli. Kan? Maka bila kita akad jual beli tak jadi riba. Kan? Kalau tak sama banyak benda yang tidak ada ilat riba. Benda yang tidak ada ilat riba, benda yang tidak ada unsur riba, kalau kita akad jual beli tak sama banyak, tak ada riba. Kan? Sepasiak rumah kita, sepasiak hak kita punya, kita pergi tukar dengan 2 lori pasiak orang. Kan? Sebab pasiak rumah kita ni elok, kat rumah kawasan rumah kita ni elok, ataupun tanah kat rumah kita ni elok, kita pergi tukar dengan tanah orang. Kan? Selori tanah kita, 2 lori tanah orang. Jadi riba? Tak jadi riba sebab dia tidak ada unsur riba. Tu. Tapi kalau kita bagi hutang tanah kita selori kat dia, dia nak guna tanah, dia nak hutang tanah kita selori. Lepas tu kita suruh dia bayar 2 lori. Ada riba. Dalam bab hutang tak boleh jual beli, tak boleh ambil untung. Akad jual hutang tu bukan untuk akad untung, akad tolong orang. Disyarakkan hutang tu. Mana? Diharuskan hutang tu kerana nak tolong orang susah. Adapun jual beli kerana nak ambil untungan.
Itu beza. Jadi kalau sekarang kalau dia kata orang nak pinjam nak hutang duit kita, kan? Orang nak hutang duit kita, kita rasa duit aku ni aku nak guna untuk berniaga, nak cari untung. Kalau kita bagi hutang kat dia, tak ada untung lah, kan? Kita nak untung, kita tak mau pahala, kita nak untung, kan? Aku tak mau bagi hutang, itu nak bagi apa? Aku nak untung, nak jual. Kita jual duit kita tu. Boleh? Boleh kan? Salah tak mana? Jual 10,000 kita tu, kan? Dengan 20,000 ataupun dengan 11,000 duit dia, kan? Tak salah. Kalau itu dikatakan riba, tu mana changer tu haram semua. Mana changer dia beli, dia jual dolar 320. Tadi dia beli dolar 310. Kan? Itu harus dalam kitab terang-terang khabar. Pertukaran wang tu, kan? Harus. Jual beli duit. Sebab dia bukan ada unsur riba itu. Dia tak bolehnya dinar dirham. Itu sebab dia perak dengan emas. Kalau kita nak jual sama-sama emas, tapi haknya ayat tak. Kalau ada setengah orang dia kerja bawa duit pecah, dia pergi bank tukar duit sikit-sikit, dia pergi kat kedai-kedai nak tukar nak kecil, dia bagi RM10, nak RM10 dia berubah. Tak lah. Sebab ringgit Malaysia tu dia bukan ada unsur riba. Cuma ada hari ni ustaz-ustaz hak duk pertahan kata ada riba. Dia kata kerana dia kata ringgit Malaysia tu sama lah dengan emas. Kita nak khabar orang yang duk fatwa kata duit kertas tu sama dengan dinar, sama dengan dirham, ada unsur riba, kan? Orang tu dia tak pernah terlibat pun dengan emas. Dia tak tahu apa benda emas. Dia tahu lah benda emas tu, tapi dia tak tahu rahsia apa nilai emas tu. Lah ni kita nak habaq kat dia, kita berani, saya berani kata kat dia, kan? Ustaz buat main duit ustaz tu RM100. Buat main kat saya nak bagi 1 dinar kat ustaz. Lah ni kita nak kias, sebab ustaz kata sama 5 buah duit kertas ni sama dengan duit dinar. Okey, kita nak tengok sebab apa? Sebab kiasnya kerana dia laku, kan? Okey, kita nak tengok sama ke tak pada syarat, pada hukum. Boleh kita kias ke tak? Lah ni ustaz ambil main duit ustaz tu 100, saya pegang, bukan nak tukar, pegang saja. Saya bagi 1 dinar kat ustaz. Dinar saya ni harga dia 800, lebih mahal, kan? Lah ni ustaz ambil later, kan? Bakar duit saya ambil later juga, saya bakar duit ustaz. Kan? Ustaz bakar duit saya ataupun campak lapi terus, saya pakai later je bakar duit ustaz. Berani tak dia? Tak berani punya, sebab akan hangus habis. Ni dalam bakar ni tak habis. Dan Tuhan kata sama tak mana? Sama tak mana? Ringgit Malaysia sama tak mana dengan dinar? Tak sama sama sekali. Sebab tu bila kita dah terlibat dengan dinar ni, kita dah jual dinar, lagi jelas yang bahawa memang tidak sama sama sekali ringgit Malaysia dengan dinar. Sebab tu bila orang kita dah jual beli, orang rasa heran. Kadang-kadang kita beli dinar masa harga mahal, kita beli harga 800. Masa kita beli dinar 800 satu dinar kita beli. Tapi lah ni harga dia 700 lebih, 740 hari ni. Kan? Kalau orang nak beli, hak yang kita beli 800 kita hari, orang nak beli hari ni, kita jual 740. Orang kata tak rugi, ustaz kata tak rugi. Pelik orang, tak rugi. Ustaz beli 800, jual 740, tak rugi. Kan? Ramai orang tercengang pun siapa tak rugi. Dah hang tak pernah main, tak pernah jual emas, tak tahu dah rugi tak rugi. Kan? Sebab terlibat, sebab tak sama. Kalau kita jual tepung, beli harga RM3, jual harga RM2, rugi lah.
Tapi emas kalau kita beli harga 800, lepas tu kita jual harga 750, tak rugi. Macam mana tak rugi? Itu sebab dia emas. Pelik lah. Lepas tu tak boleh. Dia banyak hak ni duk cakap dalam TV, cakap dengan habak, emas dengan ringgit Malaysia sama. Dikiaskan sama, ada unsur riba juga, tak boleh bertangguh, tak boleh sebagainya, sebab dia tak faham emas kan? Dia tak faham nilai emas. Tadi orang tak faham nilai emas, macam mana beli 700, beli 800, jual 750, tak rugi. Untung lagi dah. Sebab apa tak rugi? Tak tahu. Tak tahu lah. Orang tak biasa jual emas, dia tahu lah. Orang tak biasa lagi, dia tak tahu, cengang dia. Tak rugi. Tak rugi. Saya ada, katakanlah saya ada duit, musim mahal tu saya beli 10 dinar. Dengan harga 8,000. 800 satu dinar. Bila dah murah macam ni, saya jual. 740 orang nak beli, jual. Bukan kata nanti, harga murah, aku beli mahal. Aku beli mahal dulu, ni harga murah aku tak ada jual. Rugi aku. Kalau itu orang tu tak faham. Dia tak faham emas. Sebab apa kita boleh jual? Dan kita jual. Kita betul jual 740, 740, 740, 740. Kalau habis 10 dinar tu, kalau kira rugi berapa? Habis 10 dinar, rugi 600. Pada kiraan mereka, pada kita tak rugi, untung lagi. Tak mana untung. 740, kita pergi beli emas lain tak? Lah tu juga. Kita jual kawan ni, kita beli emas lain. Kita beli mas, harga kita beli 720 je. Lah ni masa murah ni, harga apa ni pembeli, harga apa? Harga borong. Bukan harga runcit, kita jual 740, kita pergi beli 720. Kita dapat untung RM20. Lepas tu emas kita ni masa harga mahal sekali naik balik 800. Kita rugi tak dah? Nampak tak? Kita rugi tak dah? Tak rugi. Untung lagi. RM20 sedinar. Esok bila emas mahal esok dia naik balik. Esok harga 800 pula. Emas kita, dinar kita tetap ada 10 dinar. Tak kurang pun. Dapat untung lagi gitu. Kalau RM20 sedinar, 10 dinar 200 dapat untung. Nampak zahir rugi 600, tak rugi. Bahkan kita boleh dapat untung lebih pada tu lagi. Bahawa bila kita terlibat, sebab tu tak boleh dikias. Tak sama punya emas dengan tu. Sebab tu Islam menetapkan mata wang kita ialah dinar dan dirham. Bermula segala tepung bagi biji-bijian yang bersalah-salahan jenisnya dan mana segala cuka. Cuka pun macam jenis cuka. Tapi cuka kita ni hari ni, cuka asid. Cuka buatan orang panggil. Kita makan banyak-banyak tu mudarat. Buat cuka asid. Ni aku kata cuka di sini ni cuka yang asli kan. Nira tua. Nira kita ambil buah nyok. Apa nak ambil nyok? Ambil nira nyok, nira tamar, nira apa pun tak kira lah. Ada nira tu. Nira nipak. Kita peram sampai 40 hari. Dia jadi arak. Lepas tu dia tukar dia cuka. Tengok. Cuka tu daripada apa? Kalau sekiranya daripada nira, daripada nyok. Ni cuka ni. Cuka nipak. Dia berlainan jenis. Berlainan jenis. Nyok dengan nipah dia tak sama. Tapi kalau nyok, ni nyok pandan, nyok mawar, nyok ni. Nyok mantap lah, nyok apa lah. Tu dipanggil sejenis. Dan minyak bagi segala usulnya. Gitu juga minyak. Ada minyak minyak kacang tanah. Ada minyak kelapa sawit. Ada minyak biji matahari, bunga matahari. Ada minyak biji kapas. Kalau kat sini tak ada lah, kat Mesir banyak minyak jenis tu.
Kita ni banyakkan pakai minyak kelapa sawit, minyak sayuran. Itu pun juga tengok pada jenis dia. Minyak bunga matahari dengan minyak kapas, biji kapas tu buat minyak. Kalau di Mesir tu kelapa sawit tak ada. Jadi minyak dia ada berapa jenis ya? Minyak bunga matahari, minyak biji kapas, minyak zaitun, itu semua berlainan jenis. Minyak kelapa biasa, minyak kelapa biasa, minyak nyok, itu semua berlainan jenis. Tengok pada usul dia. Karena itu dia kata bagi segala usul yang bersalah-salahan jenisnya, demikian lagi segala daging bagi usul yang tersebut yang mana yang bersalah-salahan jenis. Daging kambing dengan daging lembu, itu berbeza jenis. Mana kalau kita tukar sama banyak tak apa. Sekilo daging kambing, 2 kilo daging lembu. Sebab kalau kambing mahal, lembu murah sikit. Sekilo daging kambing, 2 kilo daging lembu, tukar. Tak apa, sah. Sebab dia berlainan jenis, tak sama banyak tak apa. Tapi kena tunai dan yadan biadin, menunjuk. Tak ada tunai, tak ada tu tak boleh, sebab dia ta'mun, makanan. Mesti tunai. Kalau tak tunai jadi riba nasai. Kalau tak yadan biadin jadi riba yadi. Dan segala labannya, segala susu, susu kambing, susu lembu, susu unta, susu apa pun, tak ada susu. Maka jika berlainan jenis, kambing dengan lembu dengan unta, dikira berlainan jenis. Maka tak apa, tak sama banyak. Kita tukar 1 kilo susu lembu dengan setengah kilo susu kambing, tak apa, boleh. Tapi kalau kerbau dengan lembu dikira sejenis. Kerbau dengan lembu dikira sejenis. Sebab tu dalam bab zakat, kita belajar bab zakat nanti. Zakat ni menata-menata banyak zakat. Dia kata kambing, lembu, unta. 3 jenis tu je. Dia tak sebut kerbau. Sebab apa? Kerbau dia masuk dalam jenis lembu. Walaupun kita tengok rupa lain, tapi dia kira jenis lembu. Dan telurnya, iaitu telur binatang bagi yang berlainan-lainan usul, sekaliannya itu beberapa jenis. Telur apa ni, ayam, itik, angsa, burung, unta, itu berlainan jenis. Maknanya kita tukar sebiji telur angsa, 3 biji telur ayam, tak apa. Sebab dia berlainan jenis, tak sama, tak apa. Tapi kena tunai. Kena tunai dan kena mengunjuk dalam majlis akad. Jangan buat tak unjuk. Kita pergi rumah kawan kita, tengok ada telur angsa, kita ada penetasan tu, oven untuk penetasan ayam titik. Kita pergi rumah dia, tengok ada telur angsa 3-4 biji, kita lama dah cari benih angsa ni. Kita kata kat dia, jual kat aku telur angsa ni. Dia kata ambil lah 3 biji tu, kan. Hang telur ayam kampung banyak, banyak. Mai lah, aku 10 biji, ambil 3 biji telur angsa tu, bagi kat aku telur ayam kampung. Kita pun bawa balik lah. Telur tak bawa lagi, bawa balik lah telur angsa balik. Buh dalam oven penetasan. Petang lagi baru pergi hantar 10 biji. Riba tu. Tak tunai. Tu 2 riba berlaku. 2 riba. Satu pertama riba nasai, yang kedua riba liadi. Pernah kita sedar? Tu dia beritahu, banyak berlaku, kita tak sedar. Sebab kita faham perniagaan tu mengikut hak kita belajar di sekolah, perdagangan, ekonomi dan sebagainya. Kita tak faham mengikut hak Islam ni. Hak apa? Tukar menukar berniaga. Bukan nanti nak buka kedai hari.
Maka harus, dia kata kerana sekalian daripada tadi berbeza-beza bijian, tepung yang berbeza-beza bijian, cuka yang berbeza-beza usul tadi, minyak yang berbeza-beza tadi, kerana sekaliannya itu furuk daripada usul yang bersalah-salahan. Tepung gandum dengan tepung beras, dia daripada gandum dan beras. Gandum lain, beras lain. Telur angsa dengan telur ayam, kan? Walaupun nama dia telur kalau iktibar tentang telur tu sejenis lah. Tapi tengok usul dia, asal dia hak ni ayam, hak ni angsa, lain, kan? Cuka, kalau kira tentang cuka tu sejenis lah cuka. Tapi nak kira tentang usul dia hak ni tamak, hak ni nyok, hak ni nira, apa ni nipah, kan? Lain. Tengok tentang usul dia. Maka diberikan sekaliannya hukum usul dia. Asal dia tu apa? Asal dia angsa, ni asal dia ayam. Dia kira tu, bukan kira tentang telur lagi telur sama. Maka harus dijual pada sekaliannya dengan berlebih kurang. Mana kalau berlainan tadi, tepung beras dengan tepung gandum, kita nak jual berlebih kurang, kan? Tepung gandum, bagi tepung gandum 2 kilo, tepung beras 1 kilo, boleh. Tepung gandum 1 kilo, tepung beras 1,5 kilo, boleh. Tak ada masalah. Di segi hak tu, di segi berlebih kurang, boleh. Dan disyarat padanya tunai dan berterimaan. Di segi berlebih kurang boleh, tapi masalah nak tunai, itu kata tunai dan berterimaan, mesti hak tu. Kalau tidak ada tunai jadi riba nasai, tidak ada dan berterimaan, itu mengunjuk dalam majlis akad, maka jadilah riba jari. Seperti dijual tepung gandum dengan tepung syair. Syair ni kalau masyhurnya dapat terjemah, dia dalam macam gandum juga, tapi biasa orang terjemah Bali. Dan cuka tamar dengan cuka inap. Cuka tamar ni cuka yang dibuat daripada buah kurma kering. Tamar ni ialah buah kurma kering. Tapi bila nama cuka tamar, kan, buah kurma kering tu, kita ambil, kita rendam dengan air 3-4 hari, lepas tu kita ramah, tapi air dia tu, kan, simpan di basam, di mabuk, sampai tu cukup dia tukar cuka, baru bagi orang itu cuka tamar. Dan cuka inap ni cuka anggur hak basah tu, anggur hak masih basah tu, kita parah, ambil air dia, kan, tanpa campur air dia hak asal tu, tanpa kita campur air, kita perah, kan, kemudian kita taruh mabuk, itu jadi arak, kan. Kemudian dia lebih kurang 40 hari, dia tukar dia cuka, tu bagi cuka inap tu anggur dalam bahasa Bayu kita, bahasa Arab. Asah kita tukar dengan berlebih kurang. Cuka dia 1 kilo, cuka kita 2 kilo. Sebab kita tamar atau anggur, boleh. Dan daging kibas dan laban lembu, dia sebenarnya dia ada tertukar, dia ada tertinggal, terjatuh. Dan daging kibas dengan daging lembu, nak tukar boleh, ada jatuh. Dan daging lembu, mana dan daging kibas ditukar dengan daging lembu, boleh, walaupun tak bersamaan, sebab dia berlainan jenis. Tapi mestilah tunai serta dengan mengunjuk dalam majlis akad. Dan laban lembu dan laban kibas. Tadi tu dah ada terjatuh, tiba-tiba daging kibas tu dia ada jatuh satu kalimah. Dan daging 3 kalimah. Dan daging lembu dengan, bukan dan, daging kibas dengan daging lembu. Dan laban lembu, iaitu susu lembu, laban tu susu. Dan laban lembu, iaitu susu lembu dengan laban kibas. Kita nak tukar lebih kurang tak apa.
sekilo lagi apa susu seliter dan susu lembu kita dengan 2 liter susu 2 liter susu lembu kita dengan seliter susu lembu susu lembu lah, susu kibas, susu kambing. Fine. Tu sah, tapi kena tunai dan mengunjuk dalam majlis akad. Dan telur ayam dengan angsa, dan telur ayam dengan telur angsa pun tak apa, lebih kurang. Katalah telur ayam kita sama besar sekalipun dengan telur angsa sekalipun, kan? Tapi orang tu kata kalau anak telur angsa ni, kan, kena bagi 3 biji telur ayam. Kalau kira telur ayam kita ni telur ayam gajah, telur angsa dia tu angsa tak bersihat lah cik. Telur ayam kita sama besar dengan telur angsa dia, tapi dia nak jual telur angsa dia tu dengan 3 biji telur ayam. Boleh? Tak salah. Tapi syaratnya tunai dan yadan biyadin. Mengujuk dalam majlis akad. Dan tiap-tiap 2 cuka yang tiada air padanya dan bersuatu jenis keduanya sah kita jual. Dan tiap-tiap 2 cuka yang tiada air padanya dan bersatu jenis. Cuka tama ada ayat. Cuka inak, cuka anggur sama cuka anggur. Maknanya anggur kita hak kawal dia, perah anggur dia. Anggur dia mungkin anggur jenis lain. Anggur hak manis punya. Anggur kita anggur hak masam, anggur hijau. Anggur dia anggur merah. Dia perah cuka, dia perah ayak cuka tu. Dia perah ayak cuka, dia perah anggur tu, ayak anggur tu tak campur ayak biasa, dia perang jadi cuka. Kita pun perah anggur kita hak masam tadi, perah. Dia ambil ayak dia tak campur apa-apa, tak perang sampai ada cuka. Nak tukar dua tu boleh, tapi syaratnya bersamaan tunai dan hurun. Sebab bersatu jenis boleh. Bersatu jenis tapi kena bersamaan. Tiap-tiap 2 cuka yang tiada air padanya. Maksud ada air ni dia tak campur air. Kalau kita kata ambil nira ripah tu tak campur air, peram sampai ada cuka. Begitu juga nira nyok, ambil nira tu tak campur air sikit pun, peram sampai jadi cuka. Tu yang kata tiada air. Dan bersuatu jenis keduanya boleh sah, tapi disyaratkan hendak ada bersamaan pula kedua-duanya. Dan tiap-tiap 2 cuka yang ada air pada keduanya tiada sah dijual salah suatunya dengan yang lainnya. Sama ada bersatu jenisnya atau bersalah-salahan, tak sah. Kalau cuka ada campur air, termasuk ada cuka apa ayak tadi, hak yang dibuat daripada tamar, yang dibuat daripada zabib. Tamar tahu tamar? Tamar ni buah kurma kering. Mana kurma kering kita ambil perah keluar lah. Kering ni dah kering dah. Hak kita beli nak buat buka puasa tu. Cuba ambil perah dah. Keluar ayak, tak keluar ayak. Kan? Zabib itu buah kismis tu. Buah kismis tu asalnya anggur. Dah kering dah. Tak ada ayak dah. Kita ambil perah keluar. Kalau keluar setitik tak boleh buat cuka. Dan tu nak buat cuka macam mana? Kita rendam ayak. Sekilo cuka kita, sekilo buah tamar kering tu, kita rendam dengan ayak. Kan? Dengan ayak sebeldi contohnya. Buah zabib dia kita ambil sekilo, kita rendam dengan ayak sebeldi. Kemudian kita blend, kita perah ayak. Tapi
Itu kita faham ayat tu. Jadi masalah dia cuka. Hak ni tak boleh tukar. Walaupun sejenis. Berlainan jenis ataupun sama jenis, tak boleh tukar. Itu dia kata tiap-tiap ni kaedah dia. Tiap-tiap dua cuka yang ada air. Mana ada air kedua-dua sekali ada. Tiada sah dijual salah suatunya dengan yang lainnya. Iaitu sama ada bersuatu jenisnya. Mana kawan ni dia buat cuka daripada taman, dia ambil buah taman, dia rendam ayak, dia mesin, dia blend, kemudian dia ambil ayak tu perah jadi cuka. Kita pun ambil buah taman juga. Kita rendam ayak, kemudian kita blend, kemudian kita perah, simpan jadi cuka. Lepas tu kita nak tukar. Tak boleh tukar. Jadi riba. Tak ada jalan nak tukar. Nak bersamaan, timbang sama berat pun tak boleh. Tak sama berat pun tak boleh. Cepat siapa pula? Tadi kalau buah tu buah rutak, mana taman basah dengan taman basah buat cuka, boleh tukar. Kalau sama berat. Anggur sama anggur, hak basah tu kita buat cuka tak campur ayak, boleh tukar. Sebab hak yang campur ayak ni kita tak tahu diri cuka tu berapa banyak, ayak tu berapa banyak. Kan? Sedangkan hak tamar tu, tamar dengan tamar tu pun dia ada unsur riba, ayak dengan ayak tu ada unsur riba. Dua-dua ada unsur riba. Ada dua sekali ada unsur riba. Kalau tu tak sah. Kabar dia kata, kalau tu dia kata sama ada bersamaan keduanya atau bersalahan. Mana bersuatu jenis keduanya atau bersalahan keduanya. Kerana kedua-dua itu daripada kaedah muddu ujwah, iaitu muddu ujwah maknanya satu cupak tamar ujwah dengan dua cupak tamar yang lain. Tak sah. Iaitu tidak sah dijual satu mud, satu cupak tamar ajwah ni tamar Nabi, dan satu dirham. Mana ambil tamar ajwah satu cupak, timbang sukat satu cupak, kemudian ambil duit satu dirham. Aku jual lah tamar secupak ini berserta dengan satu dirham ni dengan tamar engkau satu cupak satu dirham. Tak boleh. Iaitu kaedah tiada sah dijual satu mud, itu satu cupak tamar ajwah dengan satu dirham. Mana satu cupak tamar berserta dengan satu dirham dijual dengan satu mud tamar ajwah yang lain dan satu dirham. Tidak sah. Walaupun kalau kira ni tamar ajwah ni asal tamar ajwah sama tamar ajwah, satu cupak sama satu cupak, kita tukar dua tu sah. Tunai bersamaan, tunai dan unjuk-unjuk bila akad sah. Tapi oleh kerana kita letak benda lain, satu cupak tamar berserta dengan satu dirham, satu cupak tamar ni pula berserta satu dirham, kita pergi tukar, tak boleh. Syarat tak benar, sebab dia bercampur dah dengan dirham. Dan tiap-tiap dua cuka ada air pada salah suatunya, jika bersuatu jenisnya tiada sah dijual salah suatunya dengan yang lain. Cuka tadi kalau bersatu jenis tak ada air, sah jual beli. Kalau bersatu jenis ada air, tak sah jual beli. Kalau berlainan jenis, satu ada air, satu tak ada air, sah, tak sah juga jual beli. Tak, tak ingat. Dan tiap-tiap dua cuka ada air pada salah suatunya, jika bersuatu jenisnya tidak sah jual beli. Dua cuka, satu ada air, satu tak ada air, tapi bersatu jenis, itu tak sah jual beli.
Kalau satu ada ayak, satu tak ada ayak, tapi berlainan jenis, satu sah jual beli. Tiap-tiap dua cuka ada air pada salah suatunya. Jika bersuatu jenisnya tiada sah dijual salah suatunya dengan yang lain, kerana menegah oleh air akan bersamaan. Kalau bersatu jenis, hak ni cuka anggur, hak ni cuka inap. Padahal anggur, ini cuka anggur, hak ni cuka zabib. Mana anggur kering. Mana bila anggur kering dia buat dengan air. Anggur inap, anggur zabib, satu jenis. Zabib tu asal anggur juga, tapi hak ni ada air, hak ni tak ada air, maka nak jual tak boleh. Sebab apa? Sebab tak tahu nak bagi sama. Sebab hak ni ada air, hak ni tak ada air. Jadi bila kita kata sekilo sama sekilo ataupun seliter sama seliter, hak ni ada air, hak ni tak ada air, mana nak sama? Maka tak sah. Dan jika tiada bersuatu jenisnya, sah dijualkan dia. Maksudnya kalau cuka zabib dengan cuka tamar, buah kurma kering kita buat cuka, itu campur air. Buah anggur kering, zabib tu, kismis tu, kita campur air buat cuka. Nak tukar hak ni, sah. Sebab dia tak syarat bersamaan, tak perlulah sama. Walaupun kita kata tadi sebab apa tak boleh, sebab kita tak tahu nak sama kata ni, sebab ada ayat. Tapi bila dia berlainan jenis, tak syarat sama, tak apa, sah. Maka atas kaedah ini, atas kaedah tadi, kaedah cuka ni, ada beberapa kaedah tadi. Tiap-tiap cuka yang sejenis, jika kedua-duanya tak campur air, maka hak tu sah. Jika sejenis, salah satu campur air, salah satu tak campur air, tak sah. Jika berlainan jenis, kedua-dua campur air, sah. Jika berlainan jenis, satu campur air, satu tak campur air, sah. Tu bila kita pakai atas kaedah tu, kita tengok hasilnya. Maka atas kaedah ini sah dijual cuka inap dengan cuka inap. Buah anggur basah kita buat cuka, buah ni pun buah anggur basah kita buat cuka. Jadi orang kawan tu buat buah anggur basah buat cuka, kita pun buat buah anggur basah buat cuka. Maka kita nak tukar dua tu sah, tapi 3 syarat lah: bersamaan, tunai, serta unjuk-mengunjuk dalam majlis akad. Tapi kalau tak ada syarat tu tak sah juga. Sah. Mana kalau kita nak buat, nak tukar cuka inap dengan cuka inap, sah. Sebab dia bersatu jenis dan tidak ada campur air. Boleh kita, mana bila tak campur air, kita boleh tahu yang bersamaan dia. Bila timbang ada sekilo sama. Dan cuka rutab dengan cuka rutab. Rutab ni buah tamar basah. Kita ambil buah tamar yang masih basah tu, perah, ambil ayak dia, tak campur ayak lain, hanya semata-mata buah tu, jus tamar tu, kita perah buat cuka. Ni pun, kawan ni pun, dia buah tamar dia perah buat cuka, kemudian tukar sekilo sama sekilo, sah. Tapi syarat bersamaan, tunai dan mengunjuk dalam majlis akad. Dan cuka inap dengan cuka rutab. Cuka inap dengan cuka rutab, mana cuka inap tak campur air juga, buah anggur. Cuka rutab buah tak campur air, tak campur anggur, sah. Dan tak syarat bersamaan. Sebab apa? Sebab berlainan jenis. Ni buah tamar, ni buah anggur. Tunai dan mengunjuk mesti. Dan cuka zabib dengan cuka rutab. Cuka zabib mana cuka anggur kering. Cuka anggur kering ada campur air, itu kismis, campur air. Dan cuka rutab itu cuka tamar basah, tukar dua tu sah. Sebab dia berlainan jenis, tak syarat sama.
dan cuka tamar dengan cuka inap. Cuka tamar dan cuka inap. Mana cuka tamar ialah cuka yang buah kurma yang campur ayak, sebab dia tamar tu kering dan campur ayak dulu. Dan cuka inap, buah anggur yang asli, buat cuka. Tukar dua tu sah sebab dia berlainan jenis, tak syarat sama banyak. Dan cuka tamar dengan cuka tamar. Langkau lah. Cuka tamar dengan cuka. Dan tiada sah. Dan tiada sah dijual cuka inap dengan cuka zabib. Cuka inap, cuka buah anggur basah. Kita nak jual hak tu dengan cuka zabib, iaitu buah anggur kering. Maknanya bila buah anggur kering nak buat cuka kena campur ayak. Bermakna hak ni buah anggur ada ayak, buah ni buah anggur tak ada ayak. Nak tukar tak boleh. Tak boleh sama sekali, tak diizinkan sama sekali sebab tidak tahu persamaan. Sebab syarat kena ada persamaan, tapi tak tahu persamaan. Walaupun kita kata dengan teknologi yang ini kita boleh kira sama atau mana, tak boleh juga. Dan cuka tamar dengan cuka rutab. Tamar buah kurma kering, rutab buah kurma basah. Bermakna cuka tamar dengan cuka rutab ni sama-sama jenis, kurma sama kurma, tapi hak satu tu ada air, hak satu tak ada air, maka tak sah. Dan cuka zabib dengan cuka tamar. Cuka zabib dengan cuka tamar, iaitu cuka zabib, cuka zabib, cuka anggur kering. Cuka tamar, cuka kurma kering, tak sah juga. Pasal apa? Hak tu berlainan jenis. Padahal pasal jenis patutnya boleh kan? No tamar, no zabib. Sebab tak boleh. Benda satu jenis. Tamar dengan anggur dia tak syarat bersamaan. Hak ni zabib, hak tu tamar. Hak ni anggur kering, hak ni tamar kering. Kan? Kita buat cuka, hak ni campur ayak, anggur kering campur ayak, buah kismis tu campur ayak, perah-perah, apa ni perah-perah buat cuka. Tamar kering kita perah-perah buat cuka. Kan? Tamar kering campur ayak, perah buat cuka. Kan? Dia kata tak sah jual beli. Siapa? Kan tak sama jenis, patutnya sah lah sebab tak syarat bersamaan. Kan? Sebab tak sah? Wah, dia tak nampak. Tilik tang buah tamar dengan buah anggur tu tak bersamaan. Kan? Patutnya sah lah. Tapi tilik tang air. Hak cuka tamar, dia letak air. Cuka pada zabib tadi dia letak air. Maksudnya anggur kering tu dia letak ayak. Cuka tamar kering dia pun dia letak ayak. Ayak tu ilat riba. Alat ayak tu ada ilat riba sebab dia minuman. Bila dia ada ilat riba, kita tahu dah ayak hak ni dengan ayak hak tu sama dah. Tahu dah bersamaan ayak. Tang tilik tak ayak dia tu, tak tahu bersamaan. Bila dah kita perah, memang kita boleh masa kita buat tu kita kata ni kita bos 10 kilo ayak atau 10 liter ayak, ni pun kita bos 10 liter ayak. Kemudian kita perah menjadi cuka. Masa dia beruap tu dia uap naik. Kan? Masa dia mabuk tu dia uap naik. Hak ni ayak dia tinggal berapa persen, hak ni ayak dia tinggal berapa persen, kita tak tahu tak? Jadi tilik tak ayak dia tu. Ayak ni dengan ayak ni bila dah campur dengan zabib dengan kurma tadi, kita tak tahu dah bersamaan dia. Kalau kita buat kita kata hang bagi sekilo hak hang punya, aku bagi sekilo aku punya, kan? Maka tak tahu ayak dalam tu persen ayak tu kita tak tahu. Tak nak bagi tepat persamaan tu tak boleh dah tak kira. Maka kerana itulah tak sah. Bukan tilik tang zabib dengan tamar tu. Kalau tilik zabib dengan tamar tu dia bersalahan jenis, tak syarat sama, tak syarat bersamaan sebab dia berbeza jenis. Tapi tilik tak ayak pula. Tu dia buat contoh ni supaya kita faham tu lah. Tapi kita baca pelan-pelan, kena balik hati tengok.
Nak faham kaedah ni. Kalau kita nak mahir lah, ambil kitab lagi balik, baca parti, tengok sebab apa. Tu tanda saya habak tu. Tu sebab kerana ada air. Dan cuka tamar dengan cuka tamar. Kan? Maknanya kurma yang basah, kurma yang kering dengan kurma yang kering, campur air, hak ni campur air, hak ni campur air, hak kawan A campur air, kawan ni pun campur air, sebab dia kering sama kering, campur air. Nak tukar sama-sama dia pun tak sah. Walaupun kita timbang bersamaan, padahal kalau benda tu bersatu jenis bersamaan boleh, tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab ada ayat. Kita terjahil nak sama tu, nak sama ayat sekian-sekian persen, cukup sekian-sekian persen, boleh? Tak boleh. Dan cuka zabib dengan cuka zabib tidak sah juga. Kerana tadi dah, kerana ada ayat. Intaha Syekh Ziyadi. Maknanya habislah kedataan Syekh Ziyadi. Maka cuka tamar dan cuka zabib ada air pada keduanya, dan air itu ribawiyun. Air itu ada ilat riba. Tu ada ilat riba tu. Sebab itulah kalau sekiranya hak ada ayat tak boleh. Kalau kedua-dua ada ayat tak boleh. Bila kedua-dua tu walaupun sejenis kan, ada air atau kalau cuka tu, kalau sekiranya ditambah air sama ada sejenis ataupun berlainan jenis, tidak sah cuka. Kan? Tapi kalau salah satu saja ada air, sah cuka. Kan? Jika berlainan jenis. Kan? Tapi kalau sama jenis, satu ada air, satu tak ada air pun tak boleh. Itu kaedah. Jadi kita faham situ. Dia dah buat contoh dah. Jadi kita fahamlah di situ. Dan segala tepung bagi beberapa bagai gandum itu jenis yang satu jua. Gandum kan, kalau gandum macam padi lah. Padi ni ada beras ni jenis. Tengok bantu pada benih padi lah. Tapi bila sampai kilang, dia kira sejenis ya. Cuma dia grade dia tu super standard, bergantung pada hancur, bukan pada jenis tu. Sedangkan padi kadang-kadang ni ada jenis kosong ni, kosong saya tak tahu jenis padi, tanya orang Padang kan. Ada nama-nama dia padi ni hamlih apa, 208 ke apa benda kan, nama ada lain. Tapi bila dah dituai dia hantar di kilang, kalau kilang jati semua keluar jati kan, hantar kilang bernak semua keluar bernak kan. Tak ada beza. Cuma hak beza ada grade super standard dan sebagainya tu kan. Tu bergantung pada hancur dan kasar. Hancur dan tak hancur. Itu maknanya kalau sekiranya satu jenis gandum, sama-sama gandum, semua dikira sejenis. Tetapi tiada sah dijual setengah dengan setengahnya, kerana dijahilkan bersamaan dengan sebab berlebih kurang pada halusnya. Mana tepung gandum nak jual dengan tepung gandum juga, walaupun dikira sejenis, tak boleh. Sebab takut tak sama pada halus kasar. Tepung tu kita tengok kilang lah, ada tempat tu tepung cap kunci, cap dia lain. Ada hak lebih halus, ada hak walaupun dia gandum dikira sejenis, tapi tak sah tukar. Tak boleh tukar. Mana kena cari hilah lain. Tak boleh tukar. Ada ambil tepung aku ni cap kunci, aku ni kalau buat kek tak boleh cap ni, kena buat cap lain, kena buat cap dia, kita bagi tepung kita tukar. Tak boleh. Sebab dia tak sama pada halus kasar. Dan daging kibas dengan daging kambing itu bersuatu jenisnya. Daging kambing ni, kita kata kambing biri-biri, kambing kampung, kambing kibas, semua dikira satu jenis. Demikian lagi laban, punya susu, keduanya. Demikianlah daging lembu dan daging kerbau, bersatu jenis keduanya. Daging lembu dan kerbau dikira satu jenis. Tadi kita abang dah. Walaupun kalau kita tengok lain, tapi sebab dalam bab zakat tu dikira sama. Zakat kerbau sama dengan zakat lembu, iaitu 30 ekor.
Demikian lagi laban keduanya, maknanya susu keduanya. Susu bagi lembu, susu bagi kerbau, dikira sejenis. Maknanya bila dah sejenis bolehlah kita bertukaran. Tapi syaratnya mesti bersamaan. Kita nak tukar susu lembu dengan susu kerbau, seliter sama seliter, sah. Kemudian kena tunai dan kena mengunjuk dalam akad. Dan diiktibarkan bersamaan pada buah-buahan dan biji-bijian dan daging pada ketika keringnya. Wallahu a'lam. Ini sekadar itulah sempat kita bincang pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini dapat sama-sama kita faham dalam kita nak berjual beli, nak bertukaran barang-barang. Jadi barang-barang yang ada kata tak sah. Bila tak sah tu, kalau mengikut dalam mazhab kita Syafi'i, jika kita tukar tu dengan berakad, aku tukar barang ni dengan barang ni, tak sah serta jadi riba. Kalau sekiranya kita tak berakad, tukar sahaja, ambil unjuk dia berunjuk kita, dia tak jadi riba, tapi tukaran kita itu tidak sah kerana syarak tak izin. Benda yang ada unsur riba ni, bila kita nak bertukaran, itulah syarat dia. Kalau bersatu jenis, mesti ada 3 syarat. Pertamanya bersamaan, yang keduanya tunai, yang ketiganya mengunjuk dalam majlis akad. Jika berlainan jenis, bersatu tidak riba, maka disyaratkan 2, iaitu tunai dan mengunjuk dalam majlis akad. Maka dalam mazhab kita, riba tu tak terjadi melainkan dengan akad. Maka kalau kita akad benda hak yang ada tidak riba tadi dengan tak cukup syarat, maka jadi riba. Tetapi kalau kita hanya tukar-tukar tanpa akad, dia tak jadi riba, tapi tetap tidak sah kerana syarak tak izin. Itu beza dia dalam mazhab kita Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanafi, akad ke tak akad ke sama saja. Kerana kaedah dia al-ma'lum kal masyrut. Benda yang dah tahu samalah seperti yang disyaratkan akad. Tapi mazhab kita dah al-ma'lum laisa kal masyrut. Yang maklum tak sama seperti yang diakad, yang dilafazkan dalam akad. Jadi itu beza dia antara mazhab kita dengan mazhab Hanafi. Jadi kalau itulah dah kita tahu sana, kalau tak cukup syarat bagi tak sah, maka kita kena ambil cermatlah. Nak tukar apa melainkan kita hebah. Kalau kita rasa kita nak buah durian dia, kita nak bagi buah manggis kita kat dia, kita hebah dia. Ni aku hebah buah manggis. Betul dia hebah buah durian dekat kita. Boleh. Dia hadiah ke, dia sedekah ke. Tapi kalau tukar, aku tukar 10 kilo manggis dengan 3 biji durian. Kalau kita lafaz akad macam tu jadi riba. Serta tak sah, makan riba. Tukar ayam, tukar apa-apa, tukar nasi ke lama. Pergi kedai ke, tukar order barang makanan. Mi sama mi. Kita order mi, kita dah pesan dekat dia tadi, jangan bubuh udang. Dia bubuh udang. Kawan tu dia order kotiau, tak ada udang, kita pun tukar. Betul tak? Mi kotiau dengan mi sama tak? Kata oh lain jenis. Pun tengok usul dia. Ada tepung, ada tepung. Usul dia, bila tepung sama tepung kena bersamaan. Sedangkan sama tak? Kita ada tak sama, jadi riba. Kita kata tak berlaku, tak buat, aku tak buat pun, tak buat apa. Sebab kita tak faham ni. Banyak berlaku. Tak sedap makan riba. Tak duk kira pedah bank riba. Tak lain hak riba tu hamal hari tak sedap. Itu yang kita nak belajar tu, yang ulama tu buat bagi kita faham. Bukan sahaja benda ni. Kadang-kadang orang hak dia anti mazhab ni, dia cukup marah, dia kata ni apa lagi cukup tabar, cukup ayat, cukup ayat. Kita ni mengaji dengan hati terbuka, balik tengok tak mana tak boleh. Pasal apa tadi kita jelas. Tadi hari terang dah ada dobit, ada apa kan. Siapa hak tak jelas lagi, tak ingat lagi, tu ada depa rakam, dengar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.